warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tujuan video ini dilakukan adalah untuk menjawab soalan tutorial bagi minggu 12, 13 dan juga 14. Ini merupakan tugasan individu iaitu berkaitan dengan topik 5. Topik 5 merupakan topik model insan bermoral dan di bawah model insan bermoral ni terdapat 5 sub topik yang penting. Yang pertama, kita pergi melihat kepada pembentukan insan bermoral secara terpimpin. Di bawah ini terdapat 3 nilai, iaitu nilai integriti, kepimpinan moral dan juga patriotisme. Yang subtopik kedua ialah model insan bermoral mengikut perspektif pelbagai agama. Yang ketiga, model insan bermoral peringkat keluarga. Yang keempat, model insan moral peringkat lokal dan akhir sekali model insan moral peringkat global. Jadi saya akan menyentuh kepada pembentukan insan bermoral secara terpimpin terlebih dahulu. Jadi pada umumnya, apa itu insan yang bermoral? Insan yang bermoral ni merujuk kepada individu yang mempunyai tingkah laku yang baik yang diterima oleh sesebuah masyarakat. Jadi, pembentukan individu dalam menjadi seorang insan yang bermoral memerlukan pendekatan yang sesuai, iaitu melibatkan seperti proses seperti bimbingan, didikan, ajaran secara berperingkat melalui pelbagai pihak dalam usaha ini menjadikan individu sebagai insan yang bermoral. Jadi, terdapat 3 aspek penting dalam pembentukan insan yang bermoral yang akan disentuh oleh saya. Yang pertama, kita ada integriti, patriotisme dan kepimpinan moral. Secara ringkasnya, apa itu integriti? Integriti merupakan melakukan perkara yang betul pada setiap masa dengan berlandaskan dan berpegang kepada prinsip seperti prinsip ketulusan, prinsip kejujuran dan keikhlasan. Jadi, orang yang berintegriti ini mempunyai jati diri yang kukuh lah dalam melakukan apa-apa perkara sekalipun walaupun tiada siapa yang melihat. Kepentingan, apa pentingnya integriti ni dalam individu? Jadi apabila individu mempunyai ataupun berpegang kepada nilai integriti yang kukuh dan juga kuat, maka setiap keputusan yang dilakukan oleh individu akan berlandaskan kepada prinsip moral. Hal ini penting untuk mengelakkan salah guna kuasa yang melibatkan seperti perkara-perkara tidak moral seperti rasuah, penyelewengan duit ataupun ketidakadilan berlaku. Jadi, kesan pengabaian. Apakah kesan pengabaian jika integriti ini tidak diamalkan dan tidak dipupuk dalam diri individu? Individu akan membuat segala keputusan tu hanya mengikut hawa nafsu ataupun demi kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan keadaan orang di sekelilingnya. Jadi, perkara ini akan menjejaskan kepercayaan individu terhadap individu tersebut. Seterusnya, pelanggaran undang-undang juga akan turut berlaku. Contohnya seperti tadi saya bagi contoh rasuah. Jadi rasuah ni merupakan satu jenayah. Jadi apabila individu tidak mempunyai nilai integriti yang kukuh dalam diri, rasuah akan terjadi. Seterusnya rasuah itu merupakan pelanggaran undang-undang. Dan akhir sekali, kemerosotan nilai sosial berlaku dalam masyarakat. Ini kerana kebanyakan masyarakat tidak mengamalkan nilai integriti dalam diri, maka nilai moral yang diamalkan oleh masyarakat akan merosot. Yang kedua, kita pergi menyentuh kepada patriotisme. Secara ringkasnya, patriotisme ini merupakan perasaan cinta yang mendalam terhadap tanah air dan sanggup, dia punya perasaan cinta itu sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Jadi, individu yang mempunyai nilai patriotisme yang tinggi bukan sahaja mempedulikan ataupun mengambil berat tentang kepentingan diri sendiri, tapi turut memikirkan kepentingan masyarakat dan juga negara. Kepentingan. Jadi apa pentingnya nilai patriotik yang tinggi dalam diri? Jadi apabila individu ada nilai patriotik yang tinggi dalam diri, akan menyuntik semangat individu untuk terus memajukan diri agar dapat menyumbang semula kepada kemajuan dan juga pembangunan negara untuk menjadi lebih maju dan berdaya saing di peringkat global. Kesan. Apa kesan kalau individu ni tak ada langsung nilai patriotisme dalam diri ataupun semangat tu semakin runtuh dalam diri mereka? Kelupusan nilai ini dalam diri individu akan menyebabkan kemusnahan identiti nasional sebagai, contohnya saya ambil sebagai seorang rakyat Malaysia. Kelupusan ini akan menyebabkan individu tidak berkeinginan dalam mempelajari ataupun menerokai budaya, sejarah dan warisan negara bangsa. Terusnya, perkara ini akan melahirkan masyarakat yang tidak mencintai tanah air. Kita pergi kepada nilai yang ketiga, kepimpinan moral. Kepimpinan moral ini merupakan gaya kepimpinan individu yang berasaskan kepada prinsip moral, etika dan nilai-nilai moral.
Perkara ini menekankan kepada kepentingan dalam membuat keputusan yang beretika dan bertanggungjawab demi kebaikan sejagat dan bersama. Jadi apabila kita bercakap, tadi saya cakap kepimpinan moral ni berasaskan kepada prinsip moral, iaitu prinsip-prinsip seperti keadilan, bertanggungjawab, empati dan berintegriti. Jadi apakah kepentingan kepimpinan moral ni? Saya mengambil contoh aspek integriti. Pemimpin ataupun ketua yang punya integriti yang tinggi dalam diri mereka akan sentiasa melakukan tindakan yang betul berlandaskan prinsip moral dalam membuat segala keputusan, walaupun kadang-kala keputusan itu sukar ataupun mencabar. Namun mereka akan sedaya upaya sedara segala kudrat yang ada pada diri mereka untuk berpegang kepada prinsip moral. Kesannya apabila pemimpin ataupun ketua tidak memoral, tidak mempunyai nilai moral ataupun tidak mengamalkan kepimpinan moral dalam kepimpinan mereka, akan menyebabkan hilangnya kepercayaan pekerja ataupun masyarakat yang berada di bawah tampuk kepimpinan mereka. Kenapa? Sepatutnya kerana sebagai seorang ketua atau pemimpin, mereka lah merupakan contoh tauladan kepada pekerja ataupun masyarakat yang di bawah tampuk kepimpinan mereka. Seterusnya kita pergi kepada subtopik kedua, model insan bermoral mengikut perspektif berbagai agama. Perspektif agama Islam dan juga perspektif Barat lah. Secara umumnya seperti kita sedia maklumkan, setiap agama di dunia ni mempunyai penekanan dan juga pendekatan yang berbeza dalam ingin menekankan nilai yang diamalkan dan dipegang oleh penganutnya. Tetapi ada persamaan yang sama yang boleh kita kesan dalam setiap agama, iaitu apa? Iaitu setiap agama, tidak kiralah agama apa, menyeru penganutnya untuk melakukan kebaikan dengan berpegang kepada prinsip-prinsip moral dalam diri. Jadi kita pergi kepada perspektif agama Islam terlebih dahulu. Dalam agama Islam, moral dan etika ni merujuk kepada akhlak. Jadi akhlak ni apa? Akhlak ni secara ringkas tingkah laku, perangai, maruah dan tabiat seseorang boleh dilihat melalui budi pekertinya, sama ada baik ataupun yang buruk lah. Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak ni merupakan satu sifat yang tertanam dalam jiwa individu. Umat Islam berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi sumber rujukan utama. Tambahan juga dalam Islam, fiqh dapat dibahagi kepada 5 kelas. 5 kelas utama, iaitu ada wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Jadi wajib ini merupakan perbuatan yang diwajibkan untuk melakukan bagi semua umat Islam. Terusnya sunat, perbuatan yang tidak diwajibkan tapi digalakkan. Ketiga, harus, perbuatan yang dibenarkan, tidak diwajibkan dan juga tidak dilarang. Yang keempat, makruh, perbuatan yang tidak sesungguhnya dilarang tapi lebih baik untuk ditinggalkan. Akhir sekali, perbuatan haram. Haram ni perbuatan yang dilarang dan tidak dibenarkan sama sekali. Jadi fiqh ni memberikan panduan yang jelas kepada umat Islam dalam menjalani kehidupan seharian berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Seterusnya, saya akan menyentuh kepada perspektif Barat pula. Dalam masyarakat Barat, lebih menggariskan bentuk-bentuk tingkah laku bermoral dan diterima dalam masyarakat berdasarkan agama, kepercayaan dan adat turun-temurun yang menjadi panduan kepada tingkah laku mereka. Dalam Barat juga terdapat 3 mazhab yang berlainan, iaitu naturalisme, vitalisme dan hedonisme. Naturalisme ni merupakan segala kebaikan dan keburukan etika ni ditentukan oleh akal manusia. Vitalisme ni, manusia mempunyai kemahuan yang kuat dan sanggup menghadapi sebarang dugaan dan cabaran hidup. Akhir sekali, hedonisme ni ukuran baik diikut oleh kenikmatan dan kelazatan. Apa maksud kelazatan di sini? Kelazatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab manusia kepada masyarakat. Sebaik saja segala perkara sudah dicapai, individu akan berasa puas. Seterusnya, kita pergi kepada subtopik yang ketiga, model insan moral peringkat keluarga. Kita tahu keluarga ni merupakan institusi pertama yang berperanan dalam mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri kanak-kanak. Jadi ibu bapa merupakan ejen utama dan berperanan penting dalam menjadi sumber rujukan anak-anak dalam usaha membentuk nilai moral. Ibu bapa ni perlulah sentiasa menunjukkan perwatakan yang baik dan mengamalkan nilai-nilai moral agar
Perkara ini dapat mempengaruhi anak-anak dalam mengikuti dan mengamalkan nilai-nilai moral dalam diri mereka. Jadi kemenjadian dalam pembentukan acuan kanak-kanak kita boleh lihat menerusi institusi keluarga, iaitu cara didikan dan juga ajaran yang diterapkan oleh ibu bapa mereka. Seterusnya yang keempat, kita pergi kepada model insan moral peringkat Glocker. Apa itu model insan moral peringkat Glocker? Dia berujuk kepada individu mempamerkan sikap dan nilai moral yang baik dan konteks global dan juga lokal. Ini merupakan gabungan dari sikap dan prinsip yang relevan dalam masyarakat tempatan, iaitu lokal dan juga serta konteks global. Maksudnya lokal ni gabungan antara global dan juga lokal lah. Jadi maksudnya kat sini individu ni bukan sahaja mampu mengekalkan nilai-nilai tradisional dan tempatan, malah turut terbuka dalam mengamalkan dan mengangkat nilai global, itu nilai sejagat lah. Contohnya saya ambil seperti nilai sejagat, tanggungjawab sosial. Individu sedar akan tanggungjawab mereka ni bukan sahaja kepada masyarakat di sekitarnya, tapi juga masyarakat di dunia. Maka kat sini individu akan terlibat dalam bergiat aktif memberikan manfaat kepada masyarakat secara global, iaitu seperti memperjuangkan hak asasi manusia dalam ingin mengurangkan dan menghapuskan ketidakadilan sosial yang berlaku. Terusnya kita pergi subtopik yang terakhir, iaitu model insan moral peringkat global. Jadi model insan moral peringkat global ini dia berujuk kepada usaha untuk mengukur dan menilai hak moraliti manusia di seluruh dunia. Contohnya kita ada seperti indeks perspektif rasuah. Badan ini mengukur aspek moral global, itu tahap integriti dan juga rasuah di seluruh negara, di serata dunia. Kedua, kita ada World Value Survey, iaitu projek penyelidikan yang menyelidik nilai-nilai budaya, agama dan sosial di seluruh dunia. Mereka ini akan mengumpul data berkenaan moraliti dan juga etika, iaitu pandangan masyarakat terhadap hak asasi manusia, kebebasan individu dan keadilan sosial. Yang ketiga, kita ada Human Development Index. Mereka ini menilai kualiti manusia berdasarkan kesejahteraan, pendidikan dan juga pendapatan. Contoh akhir sekali, kita ada Indeks Kemakmuran Legitim. Badan ini mengukur kemakmuran global dengan menggabungkan data mengenai kesejahteraan ekonomi dan juga pendidikan, kesihatan, kebebasan pribadi dan modal sosial. Kesimpulannya, insan yang memoral ni bukan hanya mempunyai pemahaman tentang apa itu baik dan apa itu salah dilakukan, tapi turut mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dengan menghayati nilai-nilai tersebut agar terus kukuh dan utuh dalam diri mereka. Setiap individu ada peranan, iaitu tanggungjawab dalam usaha menjadi insan yang bermoral. Bukan sahaja untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk demi kesejahteraan bersama sebagai seorang individu yang hidup bermasyarakat. Oleh itu, pengamalan nilai-nilai moral yang baik dan oleh semua individu membolehkan kesejahteraan masyarakat dibangunkan dan dikecapi bersama. Sekian, terima kasih.